Ini bab pecahan bab-bab sujud dan berapakah sujud di dalam Al-Quran. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Amr bin Al-As bahawa Nabi SAW mengajarnya membaca 15 ayat yang ada sujud padanya di dalam Al-Quran. Antaranya ialah 3 tempat di dalam surah Mufassal, ataupun Nabi SAW mengajarnya membaca Al-Quran dengan ada sajdah pada 15 tempat di dalam Al-Quran. Di dalam surah Haji ada 2 sajdah. Abu Dawud berkata diriwayatkan daripada Abi Darda daripada Nabi SAW 11 sajdah, yakni 11 sujud, tapi isnadnya lemah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Uqbah bin Amir, katanya, saya bertanya Rasulullah SAW, adakah di dalam surah Haji itu ada 2 sujud? Nabi SAW menjawab, ya. Sesiapa yang tidak membacanya, sesiapa yang tidak hendak sujud pada ketika membaca ayat itu, maka janganlah dia membacanya. Ini bab orang yang berpendapat tidak ada sujud di dalam Al-Mufassal, yakni surah-surah Mufassal. Riwayat daripada Ibn Abbas bahawa Rasulullah SAW tidak sujud pada mana-mana surah Mufassal semenjak beliau berpindah ke Madinah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Zaid bin Thabit, katanya, saya telah membaca di hadapan Rasulullah SAW surah An-Najm. Dia tidak sujud dalam surah itu. Riwayat daripada Zaid bin Thabit daripada Nabi SAW sama dengan makna hadis yang tersebut sebelum ini. Abu Dawud berkata Zaid adalah imam, dia tidak sujud. Ini bab orang yang berpendapat ada sujud di dalam surah itu, ada sujud di dalam surah An-Najm. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bahawa Rasulullah SAW telah membaca surah An-Najm dan beliau sujud apabila membaca ayat yang ada sujud di situ, yang ada perintah sujud di situ. Wa ma baqiya ahadun minal qaum, tidak ada seorang pun di kalangan yang ada pada masa itu melainkan sujud semuanya. Tetapi ada satu orang di kalangan sekian ramai orang itu, dia hanya mengambil satu genggam anak batu ataupun tanah, lalu diangkatnya ke mukanya. Wa qala, sambil dia berkata, yakfini hadha, ini sudah cukup kepadaku. Abdullah berkata, sesungguhnya aku selepas itu melihatnya ataupun tengok dia terbunuh sebagai seorang kafir. Sekali. Ini bab pecahan abwab sujud. Ini beberapa bab lah tentang sujud di dalam Al-Quran ini. Tempat manakah kita kena sujud? Yang dimaksudkan dengan sujud ini ialah sujud tilawah. Bila dibaca ayat tu, maka kita kena sujud. Kena sujud. Jadi ada beberapa perkara berhubung dengan sujud tilawah ini. Yang pertamanya, berapa tempat di situ ada khilaf. Yang keduanya, hukum sujud itu, sedara mana wajib, pada lagu mana, di situ ada khilaf juga.
Kalau kita tengok kitab ni, ramai dari kalangan kita ni adalah kitab ni kan. Badlul Majhub, iaitu buka surat 197. Dia rayak bawah tu, para ulama berbeza pendapat tentang kewajiban sujud sajdah ni. Adakah tentang sujud sajdah ni adakah wajib ataupun tidak? Imam Abu Hanifah berpendapat, Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat wajib. Dan 3 lagi imam besar berpendapat sunat. Sunat saja sujud tilawah itu. Mengikut pendapat Imam Malik, ada yang mengatakan dia kata sunat, ada yang mengatakan dia kata fadilah. Gitu. Yang ni bukan sunat tapi fadilah. Yang ni 2 pendapat lah daripada Imam Malik, dinukilkan daripada dia 2 ada. Kedua-duanya ke mana pun tidak melebihi sunnah lah, tidak sampai ke peringkat wajib. Tapi ada satu riwayat daripada Imam Ahmad, yang dinukilkan daripada Imam Ahmad, bahawa dia berpendapat kalau dalam sembahyang kita baca situ sujudnya wajib, tapi kalau di luar sembahyang tidak wajib. Itu mengikut pendapat Imam Ahmad, ada satu riwayat daripadanya. Bagi orang yang mengatakan sujud tilawah ni wajib, antara pegangan dianya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah daripada Nabi SAW. Muka surat 198 tu kan, kita terjemuh selalulah. Iaitu Nabi SAW bersabda, bila seseorang anak Adam itu, manusia tu, baca ayat sajdah, dia pun sujud, syaitan lari jauh, duk jerit. Syaitan jerit sambil dia duduk kata, manusia diperintahkan supaya sujud, dia sujud, boleh syurga lah ke dia. Aku pula diperintah supaya sujud, tapi aku tak saya sujud, boleh neraka lah kamu. Dia duduk kata gitu. Bila orang sujud. Jadi cerita ni cerita daripada Nabi SAW. Dia tak ada komen gapo. Maknanya kerana sujud itu sampai gitu sekali jadi syaitan. Jadi hak perintah, manusia diperintahkan supaya sujud, dia sujud. Mana diperintah sujud manusia ni. Maknanya sujud itu wajib lah, kata dia. Kerana Allah telah mencela sekian ramai manusia dengan sebab tidak sujud. Di dalam ayat Al-Quran, Allah SWT berfirman, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Bila dibaca di hadapan mereka Al-Quran, mereka tidak sujud. Maknanya itu celaan daripada Allah SWT. Kalau Tuhan cela tu maknanya dia tidak main-main lah, tidak mudah-mudah lah. Celaan itu baru berlaku kerana meninggalkan sesuatu yang wajib. Begitulah. Itu bagi orang yang mengatakan wajib lah. Bagi orang yang mengatakan tidak wajib, tidak semua Nabi buat tu. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Seperti akan datang kita akan tengok, ada tempat-tempat tu dia tidak sujud. Gitu. Padahal maklum sebelum pada tu dia sujud. Kalaulah wajib, tentu dia sujud semua. Begitu juga dengan amalan para sahabat. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua ialah tempat, berapa tempat hak kena sujud tilawah. Hak kena sujud tilawah, iaitu ada 15 tempat semuanya. Imam Ahmad, Laith, Ishaq, Ibnu Wahab, Ibnu Habib dari kalangan ulama-ulama mazhab Maliki, Ibnul Munzir dan Ibnu Surayj dari kalangan Syafi'iyah berpendapat begitu. Ada 15 tempat. Satu golongan daripada ahli ilmu, mereka menyabitkan, mereka mengatakan ada dalam surah Haji 2 sajdah, dan dalam surah Sad ada 1 sajdah di situ. Itu pendapat yang pertama. Abu Hanifah dan Daud Zahiri berpendapat bahawa tempat sujud tilawah ni ada 14. Cumanya Abu Hanifah, dia tidak kira dalam surah Haji tu kecuali setempat je. Hak dia kira.
Dan dia kira hak surah dalam surah Sad ada sos itu. Gitu. Syafi'i dalam qaul qadim dan ulama-ulama dalam mazhab Malik mengatakan ada 11 tepat. 11 tepat. Demo ni dia mengeluarkan sujud-sujud mufassal, iaitu 3 dalam surah mufassal itu dia kecualikan itu, buah itu. Dan dalam qaul jadidnya Imam Syafi'i berpendapat ada 14 tepat sujud. Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya menerima 14 tepat. Dan termasuk dia kira juga termasuk dalam sujud ni dalam qaul jadidnya ni lah, iaitu sujud-sujud dalam surah mufassal dan 2 sujud dalam surah haji, itu pun dia ambil kira juga. Tapi hak sajdah dalam surah Sad itu dia tidak kira. Dia tidak masukkan, dia kecualikan sajdah dalam surah Sad itu. Habis itu. Mana tepatnya? Jadi secara umum gitu. Ni secara terperincinya disebutkan tepat-tepat tu. Apa nama ni? Kena sujud. Kena sujud. Sama ada sunat ke ataupun wajib tu seperti tadilah. Iaitu yang pertamanya tepat sujud tilawah ni khatimah surah Al-A'raf, iaitu di hujung surah Al-A'raf, hujung akhir. Yang kedua iaitu pada firman Allah dalam surah Ar-Ra'd, bil ghuduwi wal asal, situ. 2. Yang ketiganya pada firman Allah dalam surah An-Nahl, wa yaf'aluna ma yu'marun, situ. Itu yang ketiga. Yang keempatnya dalam firman Allah dalam surah Bani Israil, wa yaziduhum khusyu'a, situ. Itu yang keempat. Yang kelimanya pada firman Allah dalam surah Maryam, wa kharru sujjadan wa bukiyya, kharru sujjadan wa bukiyya, situ. Yang keenam pada firman Allah dalam surah Al-Hajj, innallaha yaf'alu ma yasha', situ. Yang ketujuh pada firman Allah dalam surah Al-Furqan, wa zadahum nufura, situ. Dan yang ke-8 pada firman Allah dalam surah An-Naml, di dalam surah An-Naml, Rabbil Arshil Azim, di situ. Tetapi ada setengah-setengah ulama sebut di situ dalam surah An-Naml itu, kalau mengikut ulama Hanafinya pada tu'linun, situ. Tapi mengikut Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan pada Al-Arshil Azim, situ. Tetapi hal ini mengikut Syekh Zakaria, dia kata sabqatu qalam, ini terlanjur pena. Hak betulnya sepatutnya tadi lah, Rabbil Arshil Azim, situ. Yang ke-9 pada firman Allah dalam Alif Lam Mim Tanzil, wa hum la yastakbirun, situ. Yang ke-10 pada Sad, iaitu pada firman Allah, wa kharra raki'an wa anab, situ. Dan yang ke-11 pada firman Allah dalam surah Hamim As-Sajdah, in kuntum iyyahu ta'budun, situ. Abu Hanifah dan Syafi'i dan jumhur ulama mengatakan dalam surah ni mana pada firman Allah wala yas'amun, situ, bukan tempat tadi. Itu ada khilaf. Yang ke-12 pada firman Allah dalam surah An-Najm, fasjudu lillahi wa'budu, situ. Yang ke-13 pada firman Allah dalam surah Insyiqaq, idzas samaa'u syaqqat, situ. Iaitu wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun, situ sujud. Yang ke-14 pada firman Allah dalam Iqra di akhir, wasjud waqtarib, situ. Qalahu Syaukani, tak apalah, habis. Cuma dalam surah Sad tadi ada khilaf lagi di mana hendak sujud. Kata wa kharra raki'an wa anab,
Di situ. Mengikut ulama-ulama Hanafi di situ marjuh. Sujud di situ marjuh, tak kuat. Hak rajihnya yaitu sujud dalam surah Sad itu pada firman Allah, wa innalahu lazulfa wa husna ma'ab. Situ. Ma'ab situ. Hak rajihnya mengikut ulama-ulama dalam mazhab Hanafi. Walaupun di kalangan mereka pun ada khilaf juga. Umpamanya Zaila'i dia kata wajib pada firman Allah, wa kharra raki'an wa anab. Situ dia kata. Tapi dia kata mengikut setengah-setengah ulama, dia kata wa husna ma'ab tadi. Situ. Maknanya ada khilaf. Itulah tempat-tempat sujud tilawah di dalam Al-Quran. Ni sunat sujud ni sama ada dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang. Cuma ada perincian lagi. Semua masa kah? Tu tengok dululah. Nanti kita akan jumpa dia ada bab suku. Ada masa-masa tidak digalakkan. Ada masa-masa dilarang kan. Tapi setengah-setengah ulama kata boleh juga. Di situ ada khilaf lah. Itu kita akan jumpa akan datang. Tak apalah. Lepas tu Imam Abu Dawud buat mari hadis ni, mula-mula dalam bab ni, dengan perawi dia itulah, dengan sanad dia. Abdullah bin Amr bin Al-As kata Nabi ajar dia ada 15 tempat sujud tilawah dalam Al-Quran ini. 3 daripadanya iaitu dalam surah-surah mufassal, 2 dalam surah Haji. Sekatulah. Cumanya sanad ini dia tidak kuat. Sanad ini tak kuat. Dhaif sanad ini. Cuba kalau kita tengok dalam kitab ni muka surat 200, Nafi' bin Yazid meriwayatkan daripada Al-Harith bin Sa'id Al-Utaqi. Situ duduknya. Situ bermasalah. Sa'id bin Al-Harith, Al-Harith bin Nafi' bin Yazid Al-Harith bin Sa'id Al-Utaqi, wa yuqal Ibn Yazid, wa yuqal Sa'id bin Al-Harith, wal awwal al-asah Sa'id bin Yazid Al-Harith. Tahu betul. Ibn Al-Qattan berkata la yu'rafu lahu hal. Maknanya ini perawi majhul, tidak diketahui keadaannya. Dalam catatan Imam Zahabi juga dia kata la yu'raf, tidak diketahui juga orang ni halnya. Maknanya perawi majhul. Bila gitu tak kemahlah hadis ni. Tak kemahlah ni. Sebab tu tak pegang sangat masing-masing. Tak kemah sangat. Dalam hadis ini disebutkan 3 dalam mufassal. Hak 3 dalam mufassal tak ada kita bilang dah, iaitu dalam surah An-Najm. Surah mufassal itu bermula dengan Qaf sampai ke akhir Quran. Itulah surah mufassalnya. Orang panggil surah mufassal. Itulah daripada surah Qaf sampai ke akhir Quran. Itu pun ada khilaf. Ada ulama mengatakan satu surah sebelumnya, iaitu surah Al-Hujurat, yang sebelum Qaf. Daripada situ start sampai ke ujung Quran itu dipanggil surah-surah mufassal. Tapi hak kebanyakannya mengatakan bermula daripada surah Qaf hingga ke ujung akhir Al-Quran. Itu ada sebut dalam hadis. Begitu juga ada 2 sujud dalam surah Haji, ada sebut juga. Hak satu tu memang semua sepakatlah. Hak tadi yang kita baca tadi. Hak satu lagi khilaf, iaitu di hujung surah tu, iaitu dekat dengan surah Al-Mu'minun. Situ. Sebelum tu lah, di hujung dia. Ulama-ulama Hanafi tak seterima ada 2 sujud tilawah dalam surah ni, dalam surah Haji. Dia hanya terima
hak tengah tu. Dia hanya terima hak dalam surah haji, iaitu innallaha yaf'alu ma yasha', situ. Adapun hak di hujung surah haji tu dia tak terima. Tetapi ulama-ulama Syafi'i athbatuha, menerimanya, kata ada. Jadi hadis ini selain daripada ada Al-Harith bin Sa'id Al-Utaqi itu tak kuat lah, majhul. Lepas tu Abdullah bin Munain tu pun seorang lagi, ada perawi dia tu Abdullah bin Munain, hak tu pun dhaif juga. Hadis ini dikemukakan oleh Daraqutni, Hakim dan Hakim. Munziri mengatakan hasan hadis, dan Nawawi dia kata hasan. Tapi Abdul Haq dan Ibnul Qattan mengatakan dhaif. Dalam isnadnya ada tadilah Al-Harith bin Sa'id majhul, dan Abdullah bin Munain itu dhaif, majhul juga. Lepas tu Imam Abu Daud kata ada diriwayatkan daripada Abi Darda, daripada Nabi SAW, sujud tilawah ni ada sebelah. Atau ada satu lah, seperti kita wayak tadi kan, ada yang berpendapat ada sebelah saja. Kira-kiranya riwayat-riwayat yang seumpama inilah yang mereka pakainya. Tapi Imam Abu Daud kata hak ni sanadnya dhaif juga. Hak kata sebelah ni dhaif juga. Apa hak kata sebelah ni dhaif ni, hak Imam Abu Daud kata dhaif ni duduk mana? Hak ni dalam Tirmizi ada. Dalam Tirmizi ada, iaitu hadis Abu Darda dengan sanad dia, tak perlu kita baca sanad lah. Riwayat daripada Abi Darda, dia kata saya sujud bersama Rasulullah sebelah tempat, antaranya dalam surah An-Najm. Kemudian Imam Tirmizi kata hadis Abi Darda hadithun gharib, la na'rifu illa bin hadith Sa'id bin Abi Hilal an Amr ad-Dimashqi. Hadis ni gharib, kita tak tahu hadis ni melainkan melalui hadis Sa'id bin Abi Hilal daripada Amr ad-Dimashqi. Hak jadi masalahnya Amr ad-Dimashqi tu, tu tak kuat, orang tak kuat, tak lagi. Situ belakang. Jadi madar dianya, madar hadis ini ke mana-mana, pergi mana pun dia ada dia ni. Dia ni orang tak kemah. Dalam riwayat satu lagi Imam Tirmizi buat keluar hak sah lagi, ada dua dengan sanad yang lain di bawah, tapi di atasnya sama juga, iaitu Amr bin Hayyan ad-Dimashqi. Dia kata sami'tu mukhbiran yukhbiruni an Ummi Darda. Ni pula aku dengar ada seseorang cerita kepada saya daripada Ummi Darda, daripada Abi Darda. Abi Darda kata ke mana? Sajadtu, serupa dengan tadi lah, saya sujud sebanyak sebelah tempat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti tadi. Tak boleh pergi juga, sebab hak ni pun dhaif juga hadis ini, sebab Amr ad-Dimashqi itu majhul. Lepas tu dia kata ada seseorang riwayat dia. Seorang itu siapa dia? Tak boleh. Itu pun majhul juga. Dengan sebab itu hadis ni, hak itulah Imam Abu Daud kata dhaif tu, dia tak mari. Dia tak mari hak tu. Tapi Imam Tirmizi buat mari. Dengan sebab itulah ulama-ulama yang menilai kedudukan hadis-hadis ni, kitab-kitab hadis ni, dia ada yang letak Sunan Tirmizi itu di atas daripada Sunan Abi Daud itu. Ada yang meletakkan Sunan Abi Daud ni di atas lagi, Tirmizi itu bawah dia. Jadi hak sebetulnya hak Sunan Abu Daud tu lebih tinggi lagi daripada Sunan Tirmizi. Sebab banyak perkara hak Tirmizi buat mari, Abu Daud dia isyarat gitu tak sih. Maknanya dia lebih ketat lagi lah nak banding dengan Tirmizi. Dengan sebab itu dalam menyebut tertib kitab-kitab hadis ni, ulama berbeza-beza pendapat tentang hak bawah daripada Bukhari dan Muslim. Bukhari Muslim itu memanglah hak tu Bukhari dulu, lepas tu Muslim. Lepas tu ada yang kata Abu Daud, ada yang kata Nasa'i, ada yang kata Tirmizi, Sunan Tirmizi, macam-macam tu situ. Macam-macam pendapat. Tetapi yang lebih sahihnya mengikut Maulana Anwar Shah Kashmiri, dia kata selepas pada Bukhari Muslim Nasa'i, lepas tu baru Abu Daud, lepas tu baru Tirmizi, lepas tu Ibnu Majah.
Kalau dalam hak enam tu, itu tertib dia. Memang tu kita setuju dengan hak dia kata tu. Sebab apa? Kalau kita tengok memang hadis-hadis hak lemah ni lebih banyak pada ni. Dia bergantung kepada lebih banyak hak lemah. Hak tu di bawah lah sepatutnya. Jadi kalau nak kira mana lebih banyak, hak dalam Tirmizi, Sunan Tirmizi dengan Sunan Abi Daud ni hak lemah, banyak dalam Tirmizi. Dan Tirmizi ambil hak Imam Abu Daud tak ambil. Macam Jabir Al-Ju'fi, Abu Daud ambil sekali je. So ni dia kata, dia ambil. Imam Tirmizi banyak kali ambil. Situlah kira, kena ambil kira benda tu. Adapun Imam Nasa'i, kalau dia mari hak lemah pun sebab dia ada maksud lain. Dia maksud nak yang ilat hadis. Itu maksud dia. Maksud Sunan Nasa'i. Tak apalah. Lepas tu Imam Abu Daud mari pula hadis daripada Uqbah bin Amir. Dia kata, aku tanya Rasulullah, dalam surah haji ni ada 2 sujud kah? Nabi SAW kata, iyalah. Siapa-siapa tak sujud tak usah baca. Jadi tak usah baca hak mana tu. Tak usah baca 2 ayat hak ada tempat sujud di situ tu kau tak usah baca surah tu. Kedua-duanya sekali. Tak usah baca surah tu semua sekali. Lagu mana? Kedua-duanya boleh jadilah. Kedua-duanya boleh jadi. Tetapi hadis ini juga tidak sahih. Tengok, tidak sahih. Ni hadis ni dhaif. Tidak sahih. Yang pertamanya kerana ada tu siapa? Ibnu Lahiyah. Dalam sanad dia. Ibnu Lahiyah lemah. Lepas tu Mishrah bin Ha'an Abul Mus'ab, ni pun lemah juga. Harb sebut dia ambil daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad kata ma'ruf, bukan majhul dia ni. Mana orang kenal dia. Kalau majhul dia tak tahu. Ni orang kenal dia. Uthman Ad-Darimi menukilkan daripada Ibnu Ma'in, dia kata thiqah. Qultu, Ibnu Hibban masukkan dalam kitab thiqah dia ni, thiqah. Yukhti'u wa yukhalifu. Dia ni. Dia ada melakukan kesalahan dalam riwayat, dan ada juga riwayat dia tu yang menyalahi riwayat orang lain hak lebih kemah. Dia ni. Itu makna wa yukhalifu. Kemudian thumma qala fi ad-du'afa, dalam kitab ad-du'afa dia kata, dia meriwayatkan, dia ni Abul Mus'ab ni, Mishrah bin Ha'an ini, dia meriwayatkan daripada Uqbah manakir, beberapa banyak riwayat yang mungkar, riwayat yang mungkar, benda yang pelik, la yutaba'u alaihi, yang mana tak ada orang lain tu meriwayatkannya, seorang dia. Maknanya dia seorang meriwayatkan lagu tu. Jadi hak pendapat di kalangan ulama rijal ni, ulama yang mengkaji tentang perawi hadis ni, dia kata hak betulnya kalau dia ni riwayat dia hak dia seorang saja tak boleh pakai, kena tinggal. Tapi kalau orang lain ada juga riwayat, tengoklah orang lain tu setara mana. Tak apalah. Imam Tirmizi buat mari juga hadis ini, dan Imam Tirmizi kata hadza hadithun laisa isnaduhu bil qawi. Hadis ini sanadnya tidak kuat. Ahli ilmu berselisih pendapat tentang perkara ni. Ada diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab dan Ibnu Umar, mereka berdua berkata surah haji ini lebih dianya pasal ada 2 sujud di dalamnya. Ada. Inilah pendapat Ibnu Mubarak, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Sesetengah ulama berpendapat di dalam surah ini hanya ada 1 sujud saja. Inilah pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Malik dan Ahlul Kufah. Habis ya? Betul? Gitu. Maknanya ya, apa ya kita kata dah hadis ni dhaif, ulama ni pegang lagu mana ni pegang. Dia gini, kalau hadis dhaif, hadis hak dhaif, hak marfu', hak berkait, dikaitkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam di sini
Uqbah bin Amir kata, aku tanya Nabi, macam hak sebelum pada ni, Abdullah bin Amr bin Al-As, dia kata Nabi ajar aku. Itu makna dia berkait dengan Nabi, marfu' dah tu. Ada kalanya ulama-ulama ni dia tengok dalam hadis marfu' memang dhaif, lepas tu dia pakai juga, dia pakai tu hak hadis mauquf. Hadis mauquf kepada sahabat. Kalau tidak tak boleh kita nak pakai. Ini bukan masalah fadilat ni. Ni masalah kalau hukum ni. Masalah hukum ni. Hak Imam Abu Hanifah dan orang-orang lain yang sependapat dengan dia kata wajib. Hukum lah tu. Sunat. Hukum lah tu. Hukum ni sekurang-kurangnya hadis tu dia kena hasan, taraf dia. Tak boleh dhaif. Lepas tu apa Imam Abu Dawud mari hak dhaif? Dia nak ayatnya kalau hadis hak marfu' lagu ni. Mungkin kena tengok lain lah. Kena tengok lain. Serupa dengan sembahyang tarawih juga. Sembahyang tarawih kan 20 ke 8, 20 ke 8 dah. Kalau hak marfu' pada Nabi tak ada satu pun hak sahih. Hak 20 ke hak 8, hak berapa ke tak ada. Kalau berkait dengan Nabi, yang pilih hak ni kata gini sahabat. Sahabat. Di situ hak riwayat hak sampai kepada mana-mana sahabat, misalnya kepada Umar, kepada Ibnu Umar, hak tu sama ada sahih ataupun hasan. Bila ada hak tu boleh pakai. Boleh pakai dah. Sebab sahabat dia buat kira-kiranya tak kira dia mana-mana. Dia tahulah tu. Asalkan sanak dia tu molek. Itu masing-masing lah. Orang ni pilih hak ni, orang ni pilih hak ni. Jadilah khilaf. Gitulah. Lepas tu hak mari hak ni, dia nak ayatnya hak marfu' lagu ni. Ulama tidak pegang dengan hak ni. Masing-masing kata hak ni gini, hak ni kata gini, tak pegang dengan hak ni. Dia tengok mula-mula hadis marfu' macam mana. Kalau tak ada tu tengok bawah lagi. Tengok bawah lagi. Gitu cara dia. Boleh dikatakan kebanyakan dalam bab-bab gini ni banyak tak kemah lah. Tak kemah. Ini bab orang yang berpendapat tidak ada sujud dalam surah Mufassal pula. Tadi kan ada sebut surah Mufassal itu 3 kan. Hak tu ada sujudnya. Ada pula orang yang berpendapat tidak ada sujud pula. Di situ Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah SAW tidak sujud dalam mana-mana surah Mufassal semenjak dia berpindah ke Madinah. Mana lepas pada dia pindah ke Madinah tu kan tak ada lah. Kalau ada pun sebelum pada tu. Sebab ni kan surah-surah dalam dalam Mufassal ni kan, surah-surah Mufassal ni boleh dikatakan kebanyakannya lah, kebanyakannya adalah surah Makkiyah. Maknanya di Mekah tu turun dah lah. Pada ketika turun tu Nabi ada sujud dah lah. Tapi lepas pada dia berhijrah ke Madinah tu mana tak ada, berdasarkan riwayat ini. Tapi riwayat ini pun dhaif juga. Tengok riwayat ni dhaif juga. Dengan sebab itu perlu diingat, kita yang belajar hadis ni jangan ingat apabila kata Sunan Sittah tu maknanya inilah yang paling sahih dalam mengikut pegangan ahli sunnah wal jamaah. Dah, tidak gitu. Orang tak ngaji kecek lagu tu. Kalau orang ngaji dia tak kecek lagu tu. Maknanya kalau dalam kitab-kitab ahli sunnah ni kan banyak kan kitab hadis. Hak ni lah hak duduk atas sekali. Dak, tak ada siapa dia kata lagu tu. Tak ada siapa dia kata. Kalau belajar tahun lalu kita tengok sana. Tengok. Dalam Tirmizi dia misalnya dia mari hadis, dia kata hadis ni tak kuat. Dia sendiri kata dhaif. Abu Daud beberapa kali banyak dia kata hadis ni tak kuat. Ada kalanya dia kata, ada kalanya dia tak kata. Tapi sanad dia mari itu cukup dah lah. Tengok situ. Itu cara dia. Ini bukan nak wayak hak terpilih dan terbaik, hak lain bawah pada hak ni belakang. Tidak maksud gitu. Bahkan Sunan Darimi lebih sahih lagi, jauh daripada Ibnu Majah, lebih tinggi lagi daripada apa? Daripada Sunan Tirmizi sekalipun. Sunan Darimi tinggi. Mushkilul Athar Imam Tahawi tinggi kedudukannya, tinggi. Begitu juga banyak lagi. Mukhtara Ad-Diya misalnya tinggi kedudukannya.
dan sanad dia lebih kuat nak banding dengan Sunan Sittah, tapi tidak masuk dalam Sunan Sittah. Sunan Sittah ni sebenarnya disebut-sebut, ditonjol-tonjol kerana dia ni dimasukkan dalam sukatan pengajian hadis tu sebenarnya, bukan kerana sanad dia lebih tinggi ke apa daripada orang lain. Tak. Imam Malik, Muwatta Imam Malik tak ada sebut, tak ada masuk dalam. Sebab kalau orang ngaji hadis, kurang-kurangnya dia kena ngajak ni, dia kena ngajak untuk sukatan pengajian. Sebab tu dia lebih, bukan nak menunjukkan dia ni lebih sahih, lebih tinggi kedudukannya daripada kitab-kitab hadis yang lain. Tak, tidak lagu tu. Bahkan kalau kita baca kitab-kitab usul hadis, begitu juga kitab-kitab ulum hadis, misalnya apa nama ni, kitab Syah Abdul Aziz, Bustanul Muhaddithin ataupun Al-Ujalatun Nafi'ah, dalam tu dia sebut hak tangga pertama, peringkat pertama, kelas 1 kitab hadis. Dia bukan sebut Bukhari Muslim saja, banyak. Kelas 2 ni sebut banyak, bukan Sunan Sittah. Hak sekali dengan hak ni ni lapis yang kedua, tabaqah yang kedua, ni tabaqah yang ketiga, ni yang keempat, ni yang kelima, ni yang keenam. Jadi dalam tu banyak dah. Hak setara dengan ni hak mana? Kena tengok situ lah. Daripada situ kita tengok, hak ni kitab ni tabaqah yang ketiga, hak ni tabaqah yang keempat, hak ni tabaqah yang kedua. Tabaqah yang pertama tu termasuk Muwatta. Tabaqah yang kedua ni apa ni? Hak sanilah Nasa'i, Abu Daud. Lepas tu banyak lagi lah hak lain-lain lagi. Banyak lagi kitab-kitab yang lain lagi. Hak tu maknanya setarah lah, kira-kira tarah tu. Lepas tu apa ya sebut Nah ni orang buat ngaji. Sebab seperti kita sudah sebut dah sebelum pada ni kan, mula-mula kalau orang ngaji hadis ni, orang ngaji Tirmizi dulu, lepas tu Abu Daud, lepas tu Bukhari, lepas tu Muslim, lepas tu Nasa'i, lepas tu Ibnu Majah. Gitu tertib ngaji. Kalau ngaji berhabis sosok pun lagu tu. Kalau ngaji sekali dalam masa yang sama, kita duduk mengaji di Pakistan mana, masa pertama Tirmizi, masa yang kedua Abu Daud, masa yang ketiga Bukhari, masa yang keempat Muslim, masa yang kelima Nasa'i, masa yang keenam Ibnu Majah. Memang lagu tu. Kalau mengaji dalam satu masa dia tu lagu tu. Apa tujuan? Dia ada tujuan dia. Dia ada tujuan. Tujuan tu hak naknya. Sebab tu molek dijadikan sebagai sukatan yang mungkin tidak ada pada kitab lain, keistimewaan dia untuk menjadikan seseorang tu layak seterusnya menjadi muhaddis. Dia kena masuk tu. Itu jalan dia. Kalau tak masuk tu tak boleh. Tak kena tu. Itu naik rukah kot jendela tu. Dia kena masuk ke pintu depan. Hal itulah cara dia baru betul. Sebab mula-mula Tirmizi ngaji nak tengok macam-macam pendapat ulama. Pendapat ulama tu bukan pendapat imam 4 mazhab saja, macam-macam Tirmizi riwayat. Dan masing-masing dalil dia, mana dalil dia. Tu. Apa nama ni? Orang ni kata gini, orang ni kata gini, khilaf ulama. Abu Daud nak riwayat dalil masing-masing tu. Tu dalil masing-masing. Orang ni dia kata gini, ni buat apa? Dalil. Misalnya saat ni orang ni dia kata ada 15. Apa? Sebab dia ambil kira ni. Ini hadisnya. Kira-kiranya asas dalil dia tu lah. Tapi tak boleh nak buat juga sebab dia tidak kuat. Tidak kuat tu disokong oleh hak sahabat, amalan sahabat. Masing-masing ambil lah hak ni, ambil daripada sahabat ni jadi 15. Hak ni ambil daripada hak ni 14. Hak ni ambil hak ni 11 saja. Gitu. Dari segi hadis, kalau nak riwayat hadis ni nak boleh kata asas kepada dalil dia tu. Begitu. Lepas pada tu bila tahu dalil, dia nak ajar istinbat. Lagu mana cara kita baca hadis kalau kita nak faham hadis tu lagu mana. Tu kena Bukhari ajar lagu tu. Cara nak faham hadis. Satu hadis ni boleh faham berapa banyak, boleh buat keluar berapa banyak masalah. Maknanya seseorang yang mujtahid itu dia faham lagu mana hadis. Dia faham lagu mana.
Dia jadi pendapat dia berbeza-beza tu, dia faham lagu mana. Itu Bukhari. Hadis dia tinggi, tapi hadis dia tak banyak. Dia lebih banyak nak kaya cara nak menarik kesimpulan daripada hadis. Nak faham hadis, dia lebih banyak ke situ. Hadis dia contoh saja, sikit. Dan dia tidak mari habis, kadang-kadang ringkas. Mari Imam Muslim, dia nak royak hak sah ni, hadis ni, Imam Bukhari royak sah ni, sebenarnya banyak hadis, banyak jalan turut riwayat dia tu banyak. Hak tarah dia tinggi lebih kurang tu. Maknanya orang yang pegang kata lagu ni dia bukan sah dua hadis, banyak hadis. Dan hadis tu tinggi kedudukannya. Itu hijau Muslim. Lepas pada tu bila kita tahu dah hadis ni banyak, kadang-kadang ada juga hadis tu kita nampak sahih, molek, tapi sebenarnya ada cacat dia. Ada cacat dia. Ada cacat. Nak tahu kecacatan sesuatu hadis tu, lagu mana kita nak tahu? Cacat tu boleh jadi duduk pada sanad, boleh jadi duduk pada matan. Cacat. Kadang-kadang sanad molek dah, matan tak lagi. Macam baru ni kan kita sebut apa nama ni, Imam Nawawi tolak. Jadi orang kata apa ni, Ibnu Mas'ud kata surah Muawwidzatain itu dengan surah Fatihah tu bukan Quran. Dia tolak betul-betul. Karut kata dia. Pasal apa? Ini ilat tu. Padahal ada setengah ulama yang kata sahih, ada hak sahih. Itu kerja Imam Nasa'i. Dari segi sanad, dia faham. Dari segi ilat, mana bila kita tahu banyak hadis ni, hadis yang sahih kita tahu banyak perawi dia lagu mana. Dan perawi hak pelik sikit ada ni, hak ganjil sikit Imam Muslim mari hujung-hujung dia tu. Apa? Ilat dia tu beza dia dengan hak lain kok mana beza? Kita kena perhati, lebih perhati lagi di dalam Nasa'i. Itu tujuan dia. Lepas pada tu belajar Ibnu Majah. Ibnu Majah tu macam-macam ada. Hak maudhu' pun ada berlaku. Dia nak suruh setelah kita belajar dah hadis ni, kita kena ada perawi-perawi. Imam Tirmizi royak dah, perawi ni kunyah dia gini, nama dia gini, orang panggil juga dia lagu ni. Kita kena ada perawi. Orang ni dhaif, orang ni boleh pakai. Kita tahu dah belaka cara nak faham hadis ke apa. Cuba faham diri lah. Baca Ibnu Majah tu, cuba guna sendiri kaedah hak sudah belajar sebenarnya pada tu. Kita guna begitu hak sebenarnya untuk sukatan pengajian hadis. Bukan ayat kitab ni hak ni paling tinggi di sisi ahli sunnah. Dah. Hak lain tu bawah pada hak ni berlaku. Tidak, tak ada orang kata lagu tu. Gitu. Kalau faham gini kan senang, maka banyak lagi lah hak lain-lain. Banyak lagi lah kitab-kitab lain. Hak ni pun tidak sahih juga. Duduk mana hak tidak sahih? Hak bermasalah, perawi bermasalahnya, iaitu Matar Al-Warra. Duduk situ. Ini cuba kita tengok. Abu Raja As-Sulami Al-Khurasani duduk di Basrah. Dalam Mizanul I'tidal, Ibnu Sa'ad kata fihi dha'f fil hadis, dhaif. Abu Hatim kata dhaif. Ahmad ya Yahya kata dhaif pada Atha saja. Dalam hadis hak dia ambil daripada Atha saja, dia kata. Maknanya kalau hak lain tak lah. Yahya Al-Qattan kata, Yahya Al-Qattan ini dia selalu membandingkan, menyerupakan Matar Al-Warraq dengan Ibnu Abi Layla. Dari segi mana? Dari segi ingatan tak molek, tak ingat molek. Nasa'i kata tak kuat. Uthman bin Dihyah kata tak ada nilai langsung, tak ada gegar. Tak apalah. Hak ni tidak kuat. Tetapi ada di dalam hadis yang kuat, yang sahih, riwayat daripada Abi Hurairah, bahawa Nabi SAW sujud bila baca surah Idzas Samaa'u Syaqqat ini. Islam Abu Hurairah ni dia kedia lagi.
Jadi kalau hadis Ibnu Abbas ni kata Nabi bila pergi ke Madinah tak ada baca dah. Tak ada baca. Dia bercanggah dengan hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah kata dia sujud sekali dengan Nabi. Abu Hurairah ni tahun yang ke-7 baru pergi dekat Nabi selepas pada perang Khaybar. Maknanya selepas pada masa tu Nabi ada sujud lagi. Ada sujud dalam surah Mufassal ni bila baca idza sama'u syaqqat itu. Lepas tu Ibnu Abdul Bar kata hadis ini mungkar. Hadis ini mungkar. Pasal inilah Pak Imam Abu Daud. Sebab apa? Selain daripada ada Matar Al-Warraq, dia kata ada Abu Qudamah seorang lagi. Ada seorang lagi perawi. Hak tak sedapnya. Mungkar. Abu Qudamah laisa bi syai'. Tak ada engkau langsung dia ni. Mungkar tu sebab apa? Sebab riwayat Abu Hurairah tadi riwayat tu sahih. Perawi dia tu orang molek. Sedangkan riwayat Abu Daud ni kata Nabi tak baca dah bila pergi ke Madinah ni. Hak ni ada perawi yang dhaif. Bila perawi dhaif meriwayatkan bercanggah dengan perawi hak thiqat, dia jadi mungkar, hadis mungkar. Ni Abu Hurairah ni dia bersahabat dengan Nabi setelah di Madinah. Di Madinah pun bukan di peringkat awal, akhir dah. Dia kata dia tengok Nabi sujud dalam surah Al-Insyiqaq dan Al-Qalam. Jadi hak ni semua ni dalam surah-surah mufassal lah. Lepas tu tentang Abu Qudamah Al-Harith bin Ubaid, Imam Ahmad kata muttaribul hadis, Ibnu Ma'in kata dhaif, Nasa'i kata saduq, wa indahu al-manakir. Saduq ni kita tak boleh terjemah mengikut bahasa Arab. Kalau bahasa Arab dia sirah mubalaghah, maknanya sangat benar. Tak. Saduq ini adalah satu istilah ilmu hadis untuk ta'dil, untuk mengatakan seseorang tu perawi tu molek, tapi molek pun bukan molek benar. Maknanya ini termasuk lafaz ta'dil yang rendah tu setara mana rendah sehingga boleh bergabung dengannya lafaz tajrih ataupun lafaz jarh. Misalnya sini saduq wa indahu al-manakir. Wa indahu al-manakir ini lafaz jarh orang panggil. Ini lafaz nak mengatakan seseorang perawi itu tak molek lah. Dia ni ada dengan dia ni banyak benda hak pelik. Riwayat yang tak betul. Dan dia ni perawi mungkar. Perawi mungkar ni makna dia tu sendiri tu lemah lah. Barulah hak dia riwayat bila bercanggah dengan perawi yang lebih kemah tu. Jadi manakir lah, mungkar. Gitu. Tak lagi hak tu. Lepas tu dia mari. Riwayat daripada Zaid bin Thabit. Dia kata saya baca di hadapan Rasulullah An-Najm. Dia tidak sujud. Dia tidak sujud. Bila baca situ, saya baca depan Nabi surah An-Najm, Nabi tidak sujud. Jadi surah An-Najm ini termasuk di dalam suar mufassal. Mana daripada qaf bawah itulah sampai ke akhir. Bagi orang yang mengatakan tidak ada sujud, dia pegang dengan hak ni. Bagi orang yang mengatakan ada sujud, dia pegang dengan hadis Abu Hurairah tadi, dan hak ni dia takwil. Dia takwil. Takwilnya lah ke mana? Boleh jadi Nabi SAW tidak sujud pada ketika tu Nabi tak ada air semaya. Boleh jadi. Tidak semesti kalau Nabi tak sujud tu makna tak ada sujud. Tak boleh sujud, tak ada, sudah mansuh ke apa. Tak boleh kita faham gitu. Tidak sujudnya Nabi tu ada banyak kemungkinan. Boleh jadi kerana dia tidak ada air semaya pada ketika tu, sebab tu dia tidak sujud. Itu sah. Yang keduanya boleh jadi dia tidak sujud pada ketika itu sebab masa dibaca ayat berkenaan itu masa yang dilarang sujud, dilarang semaya. Masa tu lepas asar kok, lepas subuh kok, masa tu dilarang. Sebab tu Nabi tak sujud. Boleh jadi sebab tu dia tak royak Nabi tak sujud tu apa. Boleh jadi juga Nabi SAW tak sujud tu dia nak royak benda ni
tidak wajib. Kalau dia sujud semua, maknanya orang akan kata wajib pula. Boleh jadi belaka. Ini bukan menafikan Nabi SAW ni sujud dalam surah Mufassal. Tidak. Sebab orang kata ni Zaid bin Thabit ini kan dia orang Madinah, orang Ansar. Jadi nak royak Madinah ni makna tak ada sujud. Tak boleh pegang lagi lagu tu. Sebab dia royak Nabi tak sujud. Dia tak royak sebab apa? Dia tak royak sebab apa? Sedangkan banyak kemungkinan tu boleh jadi ada tu. Dengan sebab tu tak hak tak sepakar, hak pakar dia pakar lah. Dia pakar lah. Gitu. Hak tak sepakar tu dia kata tetap ada dalam surah Mufassal tu sujud tilawah. Dia tak pakar, dia tak tahu kepada hak tak pakar tu kan. Dia tak, itulah, dia tak tahu pakar betul ni. Sebab dia kata kalau kita tengok hadis ni sanad dia tu tak ada apa dah, okey dah. Ini bapanya kita pakar. Apa lagi capur dengan hak tadi kata bila Nabi SAW pergi ke Madinah dia tak baca dia. Capur dia walaupun hak tadi lemah. Tapi hak ni boleh kira, tak apa, boleh pakar. Riwayat daripada Zaid bin Thabit lagi daripada Nabi SAW supaya tak di juga. Abu Daud kata Zaid ni dia tu imam, dia tidak sujud. Pada sesoalannya kita nampak sini Abu Daud dia kena hak ni, hak tidak sujud ni. Dia kena hak tidak sujud ni dalam surah Mufassal. Sebab tu dia mari pun dalam lagu ni. Cuba kalau kita perhati kita hadis ni pengarah-pengarah dia sikit sebanyak. Kalau Bukhari tu banyak benar lah lagu tu. Bukhari tu. Kalau dalam Abu Daud tu ada. Abu Daud kata Zaid ni dia tu imam, dia tak sujud. Pas dia ni jadi tu imam ni zaman awal lagi ni. Kalau lah benda ni kemah, tentu orang takwil, tentu orang tegur dia. Bapa yang tu imam tidak sujud sini. Ni dah. Pas dia jadi tu imam, orang boleh terima dia. Dia nak buat lagu tu. Itu kalau kita kata tak jelas pada Nabi tapi jelas pada dia. Takkan dia tak tahu Nabi SAW tak sujud tadi tu kerana apa? Kerana tak ada air semaya ke mungkin, kerana waktu tu waktu dia haramkan semaya ke. Mungkin kemungkinan hak tadi tu boleh kita kemukakan belakang, tapi kira-kiranya Zaid ni tahu. Zaid tahu sebab dia berkenaan ni dalam peristiwa ni. Orang yang berkenaan dia sendiri tahu dan dia tidak buat tu, kira-kiranya tu bagi dia tu tak ada halangan Nabi nak sujud. Tak ada halangan Nabi nak sujud. Sebab tu dia tidak sujud. Kira-kiranya mengikut dia tu memang Nabi tak sujud. Sujud ni cerita dulu. Tetapi masing-masing pendapat lah. Falam yasjud, dia tidak sujud. Oleh kerana imam tu tidak sujud, maka makmum pun tidak sujud lah. Makmum dia kena ikut tu imam. Kalau tu imam tak sujud, dia tak boleh sujud. Dia kena ikut tu imam. Sebab itulah dalam syarah kita ni dia kata wala'allahu kana hadha madhhab Abi Daud. Boleh jadi ni mazhab Abu Daud ni lagu ni. Hak kata tak ada sujud dalam surah Mufassal ni. Sebab kita kata tak ni memang gitu. Sebab tu dia mari fa ajaba 'anil hadis ala madhhabihi. Dia jawab hadis ni mengikut mazhab dia. Berdasarkan hadis ini ada ulama membuat kesimpulan bahawa mustami' tidak perlu sujud melainkan kalau qari pembaca tu sujud. Ada juga yang buat kesimpulan gitu. Yang ni kalau orang yang dengar ni dia tengok orang jom baca tu sujud, barulah dia sujud. Kalau orang jom baca tu sendiri tidak sujud, dak. Inilah pendapat Ahmad. Dan ini juga pendapat Qaffal. Begitu juga Imam Baihaqi berdalil dengan hadis ini, bahawa orang yang mendengar dia tidak sujud ma lam yakun mustami'an. Orang yang mendengar la yasjudu ma lam yakun mustami'an. Orang yang mendengar
semata-mata orang duduk baca ayat, sujud tilawah saat ni, dia tidak perlu sujud selagi dia tidak mustami'. Sami' dengan mustami' ni lain. Sami' ni dia tidak dengar maksud, main-main duk dengar gitu dah. Dia lalu je dengar. Moga dia tidak tutup telinga, dia dengar. Tapi tidak maksud dia mendengar. Kalau mustami' main-main duduk dengar, orang duk baca. Hak dah gitu, kena sujud. Imamul Haramain pilih pendapat ni, Imamul Haramain. Dan ini juga pendapat ulama-ulama dalam mazhab Malik dan Hambali. Tak apalah. Bab man ra'a fiha sujuda. Ini bab orang yang berpendapat ada sujud dalam surah An-Najm. Jadi ceritanya hadis tadi supaya kita baca tadi lah. Terjemahannya pun sudah terjemah dah. Jadi ceritanya Abdullah bin Mas'ud kata Nabi SAW pernah baca surah An-Najm. Hak ni cerita di Mekah lah. Cerita di Mekah. Hak tadi cerita semasa di Madinah. Hak ni semasa di Mekah. Sujud, Nabi sujud bila baca situ. Tak ada seorang pun hak mana ada situ tu melainkan sujud belakang. Pakat sujud belakang. Hak kafir pun sujud juga. Sujud juga. Tiba-tiba ada dalam ramai-ramai tu seorang hak kafir, dia ambil segenggam anak batu ataupun tanah. Dia pun ambil tak dahi dia, tak muka dia, tak dahi dia. Dia kata padah ni lah aku, tak payah sujud-sujud lah. Gitu. Abdullah bin Mas'ud kata, aku lepas pada tu tengok dia ni mati, kena bunuh. Mati dalam perang Badar, kena bunuh. Maknanya hak ni berat benar ni, kira penyakit ni tebal benar ni, kerak benar. Hak lain-lain tu pun musuh juga, tapi tak boleh duduk bila sampai sujud belakang. Tak boleh duduk, jadi dengan sendiri tersujudlah kita kata. Hak ni dak kerah terlajak. Siapa dia ni, dan apa yang jadi sujud tadi belakang tu? Sebab dikuasai oleh suatu suasana yang hebat, suatu suasana yang tidak dapat ditolak. Tu keadaan kebenaran Islam, kehebatan Al-Quran itu. Jadi sehingga jadi sujud belakang. Yang ni kekuasaan Allah nyatalah di situ. Tak apalah. Siapa dia? Hak ni orang hak ambil segenggam ni. Hafiz Ibn Hajar kata, dia sebut dalam kitab tafsir, dalam syarah Sahih Bukhari itu, tafsir surah An-Najm, dia dengan sanad dia lah daripada Israel, daripada Abi Ishaq, iaitu Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Ni orangnya. Tapi dalam sirah Ibnu Ishaq, dia kata ni orang yang berkenaan ini namanya ialah Walid bin Mughirah. Wa fihi nazar li'annahu lam yuqtal. Apa yang dikemukakan oleh Ibnu Ishaq ni dipertikaikan. Tak betul. Nazar itu mana tak betul lah. Sebab apa? Sebab Walid bin Mughirah ni tak kena bunuh. Dia orang tadi aku tengok pada tu dia mati kafir, kena bunuh. Dia ni tak kena bunuh. Jadi Ibnu Ishaq kata tu tidak tepat. Tak tepat. Hak Hafiz Ibn Hajar ayat tu dia ada sanad dia molek. Hak tu Umayyah bin Khalaf. Hak Walid bin Mughirah ni tak. Sebab tu bagi orang yang mengatakan Ibnu Ishaq ni hebat sangat, tak ada hebat. Kita tengok banyak ulama-ulama petikai semua pendapat dia tak tepat semua. Macam sini misalnya tak tepat. Apa ya, dia ada penyakit dia, penyakit Syiah dia. Walid bin Mughirah ni ayah Khalid, dia benci sangat ke Khalid, heret pakai ayah dia. Ada setengah ulama kata Sa'id bin Al-As, ada kata Abu Lahab.
tapi itu qila berlaku. Dalam kitab ni dia kata, bila dia kata qila tu mana tak kuat berlaku, dhaif berlaku. Ada riwayat Nasa'i daripada hadis Muttalib bin Abi Wada'ah, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca surah An-Najm, dia sujud. Sujudlah bersamanya orang yang ada bersama dia. Farafa'tu ra'si. Ini kata Muttalib, perawi di sini. Perawi ni masa tu dia tidak Islam lagi. Masa peristiwa ni berlaku, lepas tu dia Islam. Lepas tu dia royak lah. Aku pun akak kepala aku, kata dia. Aku sujud juga, lepas tu bangun akak. Aku tak sujud, kata dia. Dia ni. Walam yakun Al-Muttalib yauma id aslama. Dia tidak Islam lagi pada ketika itu. Kalau kita terima hak ni ada, Ibnu Mas'ud kata, aku nampak satu orang ambil tanah. Dia ni tidak ambil tanah, dia ni masuk Islam pada. Dia tak ada mati kena bunuh. Ibnu Mas'ud tak royak pun. Takkanlah Ibnu Mas'ud kerja nak tengok orang belakang. No. Dia tengok betul dah, dia nampak tu, dia royak tu lah. Kalau kita terima ni, maknanya ada lagi orang lain yang tidak sujud pun ada. Tetapi daripada sini menunjukkan dia sujud juga, cuma dia akak kepala dia dulu daripada orang lain. Dulu daripada orang lain. Aku tak sujud, tapi dia pun turun dah juga. Sebab apa Ibnu Mas'ud, ataupun boleh jadi Ibnu Mas'ud nampak juga dia ni, tapi Ibnu Mas'ud ayat sini hak ambil tanah tu, hak ambil batu tu, hak ambil batu lagu ni tak ada kecuali dia ni seorang, Umayyah bin Khalaf. Boleh jadi maksud. Ataupun Ibnu Mas'ud tak nampak dia. Moga ramai, bukan seorang dua, ada situ ramai. Jadi Ibnu Mas'ud ayat dia nampak. Dia kata pada hak ni ya aku, dia tak sujud. Abdullah berkata lepas pada tunya, aku tengok dia mati kena bunuh sebagai orang kafir. Di sini cerita ni hak sujud-sujud ni banyaklah cerita hak lain pula. Dan di sini salah satu tempat yang ulama tidak terima Hafiz Ibnu Hajar. Ni cerita akan datang ni kita akan sebut. Ada dia kata Ibnu Abi Hatim, Tabari, Ibnu Al-Munzir melalui beberapa turuk meriwayatkan daripada Syu'bah gini-gini, daripada Sa'id bin Jubair kata dia bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca di Mekah wan najmi, bila dia sampai kepada ayat afara'aitumul lata wal uzza wa manat ats-tsalitsata al-ukhra, tu situ syaitan pun campak atas lidah Nabi. Tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahum la turtaja. Tu tambah. Hak tu syaitan buat mari letak atas lidah Nabi jadi terkata hak tu. Jadi ada riwayat-riwayat yang menyebutkan apa yang orang kafir sujud ni apa? Sebabnya Nabi baca hak tu. Yang Nabi baca hak tu sebab apa? Sebab syaitan letak atas lidah dia. Jadi Nabi puji ni, tilkal gharaniqul ula ni, Nabi puji berala-berala orang kafir. Wa inna syafa'atahunna la turtaja, syafaat mereka itu, pertolongan mereka itu memang diharapkan. Syaitan letak atas lidah Nabi. Faqala al-musyrikun, orang-orang musyrikun pun kata, dia sebut molek Tuhan kita sekali ni. Tak pernah sebelum pada ni sebut. Sujudlah. Nabi sujud, dia pun sujud. Puak-puak dia pun sujud. Maka turunlah ayat ini. Wa ma arsalna min qablika min rasul wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asy-syaitanu fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi asy-syaitan wa yuhkimu Allahu ayatihi. Itu ayat itu. Maknanya tidak ada seorang pun rasul ataupun nabi hak sebelum ni, bila dia nak baca ayat Tuhan, syaitan akan campur atas lidah dia. Syaitan akan ganggu dalam bacaan dia. Tetapi Allah SWT mengemaskan bacaan dia, ayat dia tu, jadi menghilangkan hak syaitan. Mana syaitan nak ganggu semua. Gitu. Daripada dulu lagi. Lepas tu dia mari pula riwayat Bazzar Ibnu Mardwayh daripada Umayyah bin Khalid, daripada Syu'bah, juga daripada Sa'id bin Jubair, daripada Ibnu Abbas. Lepas tu banyaklah sanak dia nak mari sanak. Setengah-setengah ulama kata hak ni pun betul juga, termasuk Hafiz Ibnu Hajar kata sahih juga, kata dia. Kalau sahih, maknanya Nabi sujud setelah dengar
setelah dia baca pujian kepada berhala-berhala orang kafir, adakah patut? Sebab itu ulama tak setuju. Ni tak betul. Hafiz Ibn Hajar gelicir dah, reboh Hafiz Ibn Hajar, tak boleh pakai dia situ. Ulama pun kadang-kadang dia ada juga lagu tu. Ini salah satu tempat ulama-ulama kritik Hafiz Ibn Hajar. Tak betul kata lagu tu. Kalau lagu tu maknanya tidak maksum kan Nabi. Tu akidah ismah Nabi tu. Tak boleh duk kira hadis saja. Kena tengok juga dari segi dirayah, dari segi logik agama tu. Nasabah ke benda lagu ni. Berlaku ni berat tu. Siapa orang kafir? Jadi orang kafir sujud tu bukan kerana mendengar kebesaran ayat Quran, kerana Nabi atas nama baca Quran ni makna puji berhala-berhala dia, kerana tu dia sujud. Tak ada kena mengena dengan kehebatan Quran, dengan kehebatan Islam ni, kerana lagu tu. Hak betulnya tidak lagu tu. Dengan sebab itu ulama-ulama yang besar-besar, yang hebat, di sini dia kata Abu Bakar Ibn al-Arabi karu, dia kata tolak hadis ni. Kalau ada sanad sahih pun tak boleh pakai. Itu dia karu. Lepas pada tu dia kata Tabari menyebutkan banyak riwayat yang karu la aslalah, tak ada asas. Tetapi orang lain marah pula ke dia. Hei, mana boleh? Sebetulnya betul dah hak dia riwayat tu. Setengah-setengah orang ni dia terlajak. Terlajak pakai sangat sanad. Terlajak pakai sanad, tak tengok benda ni menjejaskan siapa, mencacatkan siapa, jadi lagu mana, tak tengok dari segi benda tu. Sanad tu orang boleh buat, orang boleh kata dia buat cerita lagi, dia bubuh sanad sahih. Adakah kita orang Islam ni nak terkeliru dengan benda lagu tu? Tak boleh. Kita ada akidah kita, akidah tu lagu tu tak boleh pergi mana bercanggah dengan hak tu, tak boleh. Tak sudut royak lah hadis dari mana pun. Begitu juga Qadhi Iyad tolak. Senang selesai. Tak betul kata dia. Dia kata hadzal hadis Qadhi Iyad, tak ada seorang pun ahlus sihah, pengarang kita hadis yang sahih mengemukakannya. Wala rawahu thiqah bisanadin salim muttasil ma'a dha'fi naqalatihi wa ittirab riwayatihi wa inqita'i isnadihi. Tu komen Qadhi Iyad, maknanya orang besar dia kata tak ada orang thiqah meriwayatkan dengan sanad yang sejahtera, yang bersambung sanad itu. Lepas tu hak ni ada cerita-cerita lagu ni lemah pula perawi-perawi ni. Riwayat dia hak ni lagu ni tak serupa. Sanad dia tu setengah-setengah tu putus, sanad dia tak boleh pakai. Itu dia. Wa aktsaru turuq anhum fi dhalika dha'ifah wa hiya. Lepas tu dia kata Bazzar menjelaskan, dia kata tidak diketahui hak ni min tariqin yajuzu zikruhu, kalau hak nak ada kemah sikit pun hak ni melalui tariq Abi Bishr daripada Sa'id bin Jubair. Tapi hak ni pun masih diragui lagi tentang wasal dia tu. Adapun Kalbi, hak kebanyakan adalah sanad-sanad dia ambil daripada Muhammad bin Sa'ib al-Kalbi, pendusta besar itu. Dia kata fala tajuzur riwayatu anhu liquwwati dha'fihi, tak boleh, tidak harus kita ambil riwayat daripada dia ni. Lepas pada tu Qadhi Iyad tolak. Dia kata kalau dari segi logik kita kena tengok, kalau berlaku lagu ni murtad, ramai dah lah mana Islam cuba raya siapa dia hak murtad. Tak ada. Walam yunqal dzalika, tak ada riwayat mana-mana ada sebut bila hak ni berlaku murtad, tak ada. Intaha, habislah cerita dia. Tapi ada juga ulama dia kata apa maksud ni gini ni, dia nak terima juga tapi dia nak takwil. Dalam banyak-banyak takwil tu Al-Baqillani gapo-gapo sebut adalah sini. Kalau nak terima juga dia lagu ni cerita. Dia lagu ni cerita. Iaitu di sini disebut ni. Iaitu bila Nabi SAW baca tadi kan, syaitan, sama ada syaitan sungguh hak tak nampak tu ataupun syaitan manusia, maksud dia ganggu
Dia ganggu, dia mencelah situ. Pakak baca pupuk dia. Tilkal gharani qul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Pakak baca hak tu. Sehingga hak duduk alik belakang ni pun keliru. Nabi kau tu baca tu. Sebenarnya Nabi tidak baca. Tidak baca. Cuma orang belakang ni keliru. Syaitan pula mengelirukan pendengar radio. Boleh jadi dia tiru suara Nabi atau pakak baca tu. Jadi keliru. Sebenarnya tak ada atas lidah Nabi tak sebut. Puak-puak kafir tu yang sebut. Manusia ataupun syaitan kalau tak nampak tu dia bunyi lagu tu. Nak mengelirukan. Dan perkara yang seperti ini banyak berlaku di zaman Nabi SAW. Dia nak ganggu tu. Supaya dia kata, orang-orang kafir kata, la tasma'u li hadzal Quran walghaw fi. Kamu jangan dengar Quran. Kamu buat bising bila orang baca Quran. Hak tu dia pakai hak tu. Dia buat bising tu saja nak ganggu ataupun nak mengelirukan. Nak kata Nabi sendiri baca tak ada. Saya letak atas lidah dia tak ada. Saya tak ada kuasa nak buat lagu tu. Dan kalaulah lidah Nabi tu terbaca lagu tu, lepas tu Tuhan betul, maknanya Quran ini tidak terpelihara. Bila sesuatu riwayat itu menjejaskan Quran, tak boleh, kita kena tolak tepi lagi. Tu kedudukan. Menjejaskan kedudukan Nabi yang maksum, jadi tidak maksum, tidak terpelihara lah kalau lagu tu. Jadi Tuhan jaga gak kalau lagu tu Nabi. Kalau benda hak lagu ni Quran ni pun dia tidak jaga. Nabi hak duduk semaya ni ada banyak pendapat. Ada yang kata Nabi macam jenera pada ketika tu, tubik daripada mulut dia. Ada yang mengatakan dia tak boleh nak baca lagu lah supaya hak dalam Quran hak sebenar. Jadi tubik lagu tu. Saya tak tekan. Tak nasabah belaka. Paling tinggi kalau nak terima ada dengan lagu tadi. Tu. Kalau tidak pun tak payah. Tak payah. Yang betulnya seperti dalam riwayat ni. Dalam riwayat ni dia sebut bila Nabi baca surah An-Najm tu, mereka dikuasai oleh keadaan yang hebat. Dan indah sungguh nampak Islam. Hebat sungguh Quran ini. Mereka sujud kerana Quran itulah. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata Thalithatal Ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza. Tu ayatnya. Hak tu Nabi di situ tak pernah sabar. Hak ni mencela berhala-berhala orang kafir. Lepas tu tiba-tiba mari hak ni puji pula. Lagu mana? Tak pernah sabar tu. Hak betulnya dia baca hak dalam Quran itulah. Bila baca tu kerana hebatnya Quran itu tak boleh nak tahan orang kafir jadi sujudlah. Itu betul. Sekatu, hak betul. Hak cerita dia dengar Nabi baca itu karut semua. Karut. Kalau nak ada, bukan Nabi baca, puak-puak dia baca, orang kafir baca, ataupun syaitan bunyi lagu tu. Dan dia tak boleh tiru suara Nabi pun tak boleh. Dia lah cuma duduk di belakang mungkin keliru lah, tapi lepas pada tu jelas tak ada apa-apa. Sebab puak-puak dia tahu dah kafir ni ganggu semua. Puak-puak kafir ni gitu. Kalau nak terima, kalau tidak pun tak payah. Tidak bergantung apa-apa kita dengan riwayat seumpama ini. Tak ada perlu apa-apa kita. Bab sujud fi idza as-samaa'u syaqqat. Sekatulah. Allahu a'lam.